Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk perkongsian video PDPC kali ini, Ustazah akan menerangkan mengenai dengan cara mudah untuk kita mengingat perkara yang membatalkan iman kita, iaitu daripada pendidikan Islam bagi tingkatan 4. Baiklah, mari kita lihat yang pertama. Sekiranya ada soalan bertanyakan, nyatakan perkara-perkara yang membatalkan iman. Okey, perkara-perkara membatalkan iman terbahagi kepada tiga. Iaitu I untuk iktikad, P perkataan, P satu lagi ialah perbuatan. Jadi perkara-perkara yang membatalkan iman ialah IPP. Iktikad, perkataan, perbuatan. Kemudian soalan yang kedua, jelaskan dua iktikad yang boleh membatalkan iman. Okey, jelaskan dua iktikad yang boleh membatalkan iman. Ustazah ringkaskan menjadi unggas. Unggas. U ini untuk uluhiyat. Uluhiyat bermaksud ketuhanan. N ini pula ialah nubuat. Nubuat yang bermaksud kenabian. G ialah ghaibiyat, iaitu perkara ghaib. Dan S ialah syar'iyat. Syar'iyat iaitu berkaitan dengan rukun Islam ataupun syariat Islam. Jadi sebenarnya ada empat. Ada empat iktikad yang boleh membatalkan iman, iaitu dari segi uluhiyat, nubuat, ghaibiyat dan syar'iyat. Tapi biasanya kalau soalan keluar, mungkin dia minta dua sajalah. Dua iktikad yang boleh membatalkan iman. Terserahlah kepada anak-anak untuk mengambil yang mana. Sama ada ambil uluhiyat ke, ataupun nubuat ke, ataupun ghaibiyat, ataupun syar'iyat. Baik, kemudian yang ketiga, di sini Ustazah ingin kongsikan berkaitan dengan contoh-contoh iktikad. Contoh-contoh iktikad yang membatalkan iman. Maaf tersilap typing error sikit kat situ Iktikad ini iktikad. Contoh-contoh iktikad yang membatalkan iman. Yang tadi tu, yang pertama U tadi, uluhiyat. Yang kedua, nubuat. Yang ketiga, ghaibiyat. Yang keempat, syar'iyat. Ini ialah iktikad yang membatalkan iman. Kemudian contohnya anak-anak perlu jawab yang tulisan berwarna kuning ni. Ingat mengingkari. Semua. Sama ada uluhiyat ke, nubuat ke, ghaibiyat ke ataupun syariat ke, semua start dengan perkataan mengingkari. Mengingkari. Semua pasal perkataan mengingkari. Baik, kita lihat contoh yang pertama. Uluhiyat, mengingkari kewujudan Allah SWT sebagai pencipta. Nubuat, mengingkari kerasulan Nabi Muhammad SAW sebagai rasul terakhir. Kita tahu tadi, nubuat maksud kenabian. Contoh. Yang ketiga, contoh ghaibiyat ialah mengingkari kewujudan malaikat dan jin. Kemudian syar'iyat ialah mengingkari rukun Islam atau salah satu daripadanya. Jadi apa yang perlu anda ingat ialah bila soalan nak kepada contoh-contoh iktikad, ambil perkataan mengingkari. Jangan lupa perkataan mengingkari ni. Mesti ada Okey, baik. Kemudian kita tengok soalan yang ketiga. Nyatakan dua contoh perkataan yang boleh membatalkan iman.
Perkataan yang macam manakah yang boleh membatalkan iman? Kalau kita lihat, yang pertama ialah dari segi pengakuan kufur kepada Allah. Iaitu, saya tidak lagi beragama Islam. Contoh. Kalau dari segi penafian akidah Islam pula ialah, saya tidak percaya adanya malaikat. Kalau dari segi mempersenda hukum Islam, contohnya ialah zaman sekarang tidak perlu menutup aurat lagi. Itu contoh, contoh-contoh perkataan yang boleh membatalkan iman. Apa yang perlu anak ingat ialah ini. Yang ni. Pertama, tentang pengakuan kufur. Pengakuan yang boleh membawa kepada kufur. Yang kedua, penafian akidah Islam. Yang ketiga, mempersendakan hukum Islam. Okay. 3 aspek ini kemudian barulah bawa kepada contoh. Saya tidak lagi beragama Islam. Itu pengakuan yang membawa kepada kufur. Yang kedua, saya tidak percaya adanya malaikat. Penafian akidah Islam. Dan 3, mempersendakan hukum Islam dari segi syariat, iaitu zaman sekarang tidak perlu menutup aurat lagi. Okey, baik. Soalan yang keempat, jelaskan 2 contoh perbuatan. Kalau tadi perkataan, sekarang kita tengok perbuatan. Perbuatan yang boleh membatalkan iman. Jawapan anak-anak mestilah, tengok ni. Mestilah jawapan itu dalam bentuk perbuatan. Yang pertama, kalau kita tengok di sini ialah sujud. Contoh ya. Yang kedua, melakukan upacara. Ini dipanggil sebagai perkataan jawapan yang bermula dengan perbuatan. Contoh perbuatan yang boleh membatalkan iman, iaitu sujud kepada berhala atau makhluk lain dengan sengaja. Dan yang kedua ialah melakukan upacara ibadat agama lain. Itu contoh. Okay, baik. Kemudian seterusnya soalan yang kelima. Jelaskan 2 kesan. Jelaskan 2 kesan melakukan perkara yang membatalkan iman. Bila kita sebut kesan, ataupun bila soalan hendakkan kepada kesan, kehendak soalan berkaitan dengan kesan, maka jawapan anak-anak mestilah menunjukkan perkataan negatif. Sebab kita tahu kesan melakukan perkara yang membatalkan iman mestilah negatif. Jadi jawapan kita mulakan dengan perkataan negatif. Kalau kita tengok di sini, yang pertama ialah rosak. Mana negatif lah. Rosak. Rosak. Apa yang rosak? Rosak segala amalan soleh dan ibadat yang dilakukan. Rosak segala amalan soleh dan ibadat yang dilakukan. Yang kedua, kesan yang kedua, haram. Haram masuk syurga, kekal di dalam neraka. Ini contoh sahaja. Banyak lagi contoh-contoh lain yang anak-anak boleh lihat dalam buku teks. Yang pertama ialah rosak segala amalan soleh dan ibadat yang dilakukan. Dan yang kedua ialah haram masuk syurga, kekal di dalam neraka. Itu berkaitan dengan kesan. Baik, kemudian soalan yang keenam. Nyatakan 2 syarat iman boleh terbatal. Syarat, hendakkan kepada syarat. Apa syarat iman barulah dikatakan boleh terbatal iman seseorang? Mesti ada syarat-syarat dia. Baik, yang pertama, tahu. Dia tahu perkara yang dilakukan membawa kepada kufur. Memang dia tahu. Memang jelas. Memang jelas dia tahu perkara yang dia dilakukan boleh membawa kepada kufur. Tapi dia buat juga. Itu maksud dia. Tapi dia buat juga. Bila tahu, kemudian dia buat, benda tu tahu. Benda yang dia buat itu boleh membawa kepada kufur, maka terbatallah iman seseorang. Sebab jelas dia tahu. Yang kedua, ingkar perkara asas dalam Islam seperti ingkar rukun iman dan rukun Islam. Ingkar perkara asas dalam Islam.
Contohnya rukun iman dan rukun Islam. Memanglah kita tahu rukun iman dan rukun Islam merupakan asas akidah seseorang. Bila ingkar, maka boleh terbatal iman. Menjadi satu syarat. Yang ketiga, contoh satu lagi Ustazah bawakan di sini ialah melakukan sesuatu perkara dengan sengaja. Melakukan sesuatu perkara dengan sengaja tanpa paksaan. Bila buat sesuatu dengan sengaja tanpa paksaan juga boleh menjadi syarat terbatalnya iman seseorang. Okey, baik. Kemudian yang ketujuh, cara menjauhi perkara yang membatalkan iman. Okey, di sini Ustazah buatkan dalam bentuk akronim. Cara menjauhi perkara yang membatalkan iman. Yang pertama, DO, doktasi. DO ini ialah doa. Cara yang pertama. Yang kedua, K, dok. K, maksud dia kaji. T, taubat. A, amal. S, sahabat. I adalah ilmu. Jadi semua ada 6 cara. 6 cara menjauhi perkara yang membatalkan iman yang Ustazah ringkaskan menjadi doktasi. Doktasi. DO adalah untuk doa. K adalah untuk kaji. T adalah untuk taubat. A adalah untuk amal. S sahabat. Dan I adalah ilmu. Okey, sekarang kita lihat contoh. Contohnya ialah doa. Doa. DO tadi. Doa. Maksudnya ialah berdoa dan memohon petunjuk Allah. Cukup sampai situ saja. Sebab soalan jelaskan. Kalau soalan terangkan, barulah kita adakan huraiannya. Yang kedua, taubat. T. Dok. D-O-K-T. Kita ambil T. Taubat. Taubat maknanya sentiasa memohon keampunan Allah Subhanahu Wa Taala. A, melakukan amalan soleh. S, bersahabat dengan orang yang soleh. Ini Ustazah ambil yang mudah-mudah sikit ya. Doa, taubat, amal, sahabat. Daripada singkatan tadi, doktasi. Yang tak ada di sini ialah kaji dengan ilmu. Ilmu maknanya kita mencari ilmu ataupun mempelajari ilmu agama dan sebagainya. Itu contoh. Okey. Baiklah, sampai di sini dahululah penerangan Ustazah secara ringkas bagaimana cara untuk kita mudah mengingat berkaitan dengan tajuk kita pada hari ini. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.